Hubungan Malaysia dan China sememangnya agak unik. Sejumlah hampir 30% rakyat Malaysia merupakan kumpulan etnik yang berasal daripada China. Hubungan ini telah pun bermula semenjak zaman Perang Melaka lagi, apabila Ai Qing, seorang Sami Buddha daripada China semasa dinasti Tang, telah tiba di Palembang, Srivijaya ketika itu untuk pertapaan. Biarpun Palembang adalah sebahagian daripada Indonesia, putera raja yang menubuhkan Melaka iaitu Parameswara juga adalah putera Srivijaya yang berasal daripada Palembang. Semasa PKM bertindak mengganas di semenanjung Malaysia, China bukan sahaja telah menyokong PKM daripada segi moral dan juga kewangan. Malahan, Parti Komunis China juga telah memberikan bantuan daripada segi latihan dan juga anggota perubatan. Terdapat beberapa rekod bahawa anggota perubatan berpengalaman semasa perang di China telah dihantar untuk membantu PKM di semenanjung Malaysia sebelum 1970-an. Bantuan berupa anggota ini dipercayai ditamatkan apabila ramai anggota ini dipercayai telah dibunuh oleh anggota PKM sendiri semasa gerakan pembersihan yang diarahkan oleh Chin Peng untuk membersihkan PKM daripada perisik, daripada cawangan khas dan juga ATM. Namun begitu, China tetap memberikan sokongan kepada PKM dengan membenarkan Politburo PKM yang beroperasi di Beijing. Malahan, PKM turut diberi bantuan untuk mengoperasikan sebuah stesen radio di situ. Perubahan China pada hari ini. Saban hari apabila membincangkan pembangunan ketenteraan oleh China, pasti ramai penganalisa yang menunjukkan bahawa semenjak 1400 sehingga ke hari ini, biarpun China pernah menghantar armada besar yang dipimpin oleh Laksmana Ang Cheng Ho ke Melaka, tidak pernah lagi cuba menjajah tanah Melayu ataupun Malaysia pada hari ini. Untuk pengetahuan, China pada ketika itu tidak mempunyai sebarang tuntutan bertindih secara rasmi dengan mana-mana negara. Persempadanan kurang jelas ketika itu juga banyak membantu mengurangkan tuntutan bertindih pada ketika itu. Tetapi, China pada hari ini adalah sangat berbeza. Dengan China menuntut hampir keseluruhan Laut China Selatan adalah amat merisaukan dengan peningkatan keupayaan kuasa besar ini. China telah mencabar tuntutan Filipina ke atas Scarborough Shoal dengan menduduki Scarborough Shoal dan membina sebuah pangkalan di situ. Pada 27 Mac 2013, PLA Navy telah melaksanakan satu latihan operasi dengan 4 buah kapal dengan pasukan infanteri di James Shoal yang dituntut oleh Beijing yang hanya terletak 80 km daripada pantai Sarawak yang berada betul-betul di dalam kawasan zon ekonomi eksklusif Malaysia. Tindakan Beijing ini bukan sahaja tidak dilaporkan oleh mana-mana akhbar tempatan yang telah memfokuskan berita mereka terhadap pilihan raya umum ke-13 negara dan juga isu Lahad Datu. Adakah China bersedia melancarkan serangan untuk mempertahankan tuntutannya? Untuk pengetahuan, Vietnam telah merasa penangan Beijing pada tahun 1988 apabila sebuah ketumbukan tentera daripada China telah bertempur dengan tentera Vietnam dan menawan Johnson South Reef yang ketika itu telah pun dikuasai oleh Vietnam. Lebih daripada 70 tentera Vietnam telah terkorban di dalam pertempuran tersebut. Jika pun negara kita bersedia menghadapi ancaman perang daripada China, tetapi daripada segi peralatan ketenteraan yang canggih, keupayaan negara kita dan kebanyakan negara di rantau ini untuk menghadapi ancaman China telah pun dikompromi akibat penggunaan peralatan sistem Wi-Fi yang kebanyakannya dibekalkan oleh dua syarikat pembuat peralatan sistem Wi-Fi utama sedunia iaitu Huawei dan juga ZTE. Di dalam usaha untuk memajukan sistem telekomunikasi negara, kebanyakan syarikat telekomunikasi di dalam negara telah memilih untuk membeli peralatan sistem Wi-Fi daripada Huawei. Malahan, hampir setiap pakej wireless mudah alih yang ditawarkan oleh kesemua pembekal sistem jalur lebar mudah alih negara disertakan dengan peralatan wireless buatan Huawei sama ada di dalam bentuk USB ataupun dongle. Risiko ini bukan sahaja dihadapi oleh Malaysia. Risiko yang sama telah dikenal pasti oleh kerajaan Amerika Syarikat dan Australia yang kini tengah mengkaji sama ada keupayaan pertahanan dan ekonomi mereka telah terdedah kepada ancaman daripada China ataupun tidak. Amerika Syarikat dan Australia percaya bahawa peralatan yang dibekalkan oleh ZTE dan Huawei memiliki apa yang dikenali sebagai backdoor access yang akan memudahkan PLA dan China untuk mengintip maklumat yang disalurkan melalui sistem Wi-Fi buatan syarikat-syarikat tersebut. Di antara negara yang turut telah mengambil tindakan ini adalah India dan Kanada. Dan pada Jun 2012, Shane Todd, seorang jurutera komunikasi warga Amerika Syarikat telah dijumpai meninggal dunia di rumahnya di Singapura di dalam keadaan mencurigakan. Laporan asal kematiannya telah diumumkan sebagai kematian akibat bunuh diri. Namun, aduan daripada keluarganya mengatakan bahawa si mati telah mengadu bahawa mendiang risau bahawa kerjanya di Singapura kemungkinan telah digunakan oleh Huawei untuk meningkatkan ancaman terhadap negaranya. Di antara bukti yang dikemukakan keluarga mendiang adalah tulisan pada nota bunuh diri mendiang. Ianya bukan tulisan tangan mendiang dan laporan polis mengenai keadaan lokasi mendiang ditemui mati amat meragukan. Keluarga mendiang mendakwa terdapat kejanggalan pada laporan keadaan lokasi tempat kejadian menunjukkan seolah-olah polis tidak pernah menyiasat lokasi tersebut.
Suatu inkuari dalaman tertutup bakal bermula di Amerika Syarikat kerana polis Singapura sehingga ke hari ini masih lagi tidak berganjak daripada tuduhan bahawa siasatan lengkap tidak dilakukan. Mendiang pada ketika itu sedang bekerja dengan sebuah syarikat milik kerajaan Singapura yang dipercayai sedang menjalankan uji kaji bagi pihak Huawei. Sekiranya tuduhan ini benar dan berjaya dibuktikan, kerajaan Singapura bakal berdepan risiko dan dilihat sebagai sekutu yang langsung tidak boleh dipercayai oleh Amerika Syarikat. Kedudukan Malaysia dan ancaman daripada pelbagai sudut. Admin berharap selepas anda memahami analisa admin ini, anda akan bangun daripada tidur anda dan menghadapi realiti dunia kita pada hari ini. Sudah lama kita tertidur dan admin betul-betul berharap agar kita tidak terlambat di dalam membina kekuatan pertahanan kita secara mutlak. Bukan untuk mencari gaduh dan jauh sekali mengaku jago, tetapi hak dan kedaulatan kita harus diperkukuh atau bangsa Malaysia selepas ini hanya menjadi lipatan di dalam sejarah dunia. Adakah anda membeli payung sebelum hujan ataupun selepas hujan? Adakah anda membeli insurans untuk kanser sebelum atau selepas anda mendapat kanser? Adakah anda membeli peralatan perang canggih sebelum ataupun selepas perang diisytiharkan? Prinsipnya kekal sama. Kita perlu membuat keputusan apa yang terbaik bagi diri kita. Payung yang macam mana sekalipun, panjang ataupun pendek, insurans daripada syarikat mana dengan bayaran premiumnya yang mahal ataupun murah sekalipun, dan peralatan perang yang mana sesuai dengan keperluan kita sekalipun. Pokok pangkal, tanggungjawab itu terletak di tangan kita sendiri. Fikir-fikirkan.